Baik, pada malam ini beliau akan membicarakan program tinggal melakukan yang isi program Wahabi. Beliau merupakan mantan musyawarah AIM dan mantan chairman dari Ketua Jabatan Mufti Bismillah, dan sekarang beliau adalah kuasa Ketua Negeri Pahang dan Negeri Perak. Ini beliau adalah tiga arti Mufti Bismillah. Jadi program kita akan mengenai masa yang sampai presiden, jadi dia akan bicara bersama, teruskan semua isu-isu semasa itu. Kita akan soalan ini, kalau bukan ada soalan, boleh terus ajukan kepada teman kita. Jadi saya dengan lepas beliau menyerahkan majlis ini kepada apa bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Khusus kepada para alim ulama, tuan-tuan ustaz, khusus juga kepada pengerusi surau Tuan Haji Salim, ahli jawatan kuasa, pemimpin masyarakat sekalian, jemaah yang hadir dalam kuliah yang dinamakan sebagai Minda Al-Furqan. Al-Furqan salah satu nama Al-Quran, dan Al-Furqan ini membawa makna membezakan antara yang hak dan yang batil. Jadi moga-moga tafaulan mengambil sikap optimis dengan nama Al-Furqan. Moga-moga malam ini Allah SWT kurniakan kepada kita kebolehan untuk membezakan antara yang hak dan yang batil. Kata pengerusi majlis, tajuk malam ini tajuk yang bagus, yang menarik. Tapi pengalaman saya membentangkan tajuk ini, mungkin deskripsi yang lebih tepat tajuk yang panas. Kalau tempat saya di Terengganu, orang panggil tajuk cari balok, tajuk nak kocok. Belum teramah lagi, mungkin dah ramai yang maki hamun di ruangan komen. Apa ustaz ni hari-hari ratib Wahabi, orang Islam sedang diserang di Palestin, dia tak habis-habis cerita Wahabi.
Jadi saya terangkan kepada yang komplain macam itu, memang umat Islam kita prihatin terhadap nasib saudara-saudara kita yang ditindas, yang dizalimi di Palestin. Tetapi simpati kita kepada saudara-saudara kita bukan menjadi alasan untuk kita berhenti daripada kewajipan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Menyuruh dengan yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari yang munkar. Maka fahaman-fahaman yang bid'ah yang bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW adalah mungkar yang besar. Salah satunya adalah fahaman Wahabi. Ya, ada fahaman lain, bukan Wahabi saja. Syiah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah. Contoh-contoh fahaman yang mengandungi bid'ah di dalamnya. Maka bid'ah dalam perkara-perkara asas akidah ini adalah mungkar yang besar. Takkanlah mentang-mentang saudara kita diserang di Palestin, kita tak payahlah di sini amar ma'ruf nahi munkar. Biar sajalah orang terlibat dengan akidah yang tak betul, biar sajalah orang bergumam dengan maksiat, sebab kita fokus isu Palestin. Lalu kita buat apa? Kita mampu pergi berperang di sana, lancar misail atau apa ke Israel. Maka apa yang kita tak mampu buat, jangan kita tinggal semua sekali. Sekurang-kurangnya di negara kita masih mampu untuk amar ma'ruf nahi munkar, menceritakan moga-moga umat Islam faham. Baik, saya tidak punya banyak masa kerana masa hanya sampai jam 9. Jadi ada 1 jam 10 minit saja. Itu pun belum kira laluan azan dan belum kira peruntukan untuk sesi soalan. Baik. Wahabi itu apa yang bahaya? Kita kena faham dahulu Wahabi itu apa. Kalau tak faham Wahabi, apa yang kita nak bincangkan? Bahkan kadang-kadang letih juga. Orang dah bincang panjang lebar, masuk satu komen, Wahabi itu apa? Jadi kena patah balik pada 1.0. So kita bincang dulu apa makna Wahabi, kemudian apakah ciri-ciri Wahabi. Takut kita tersilap, yang bukan Wahabi kita kata Wahabi, yang Wahabi kita tak perasan kata dia Wahabi. Kena faham ciri-ciri dia. Yang kedua, yang ketiga, dan ini sangat penting, adakah ciri-ciri ini sesuai dengan ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah? Kalau sesuai, kita terima. Tidak kisahlah atas nama dia Wahabi, tapi yang dia bawa itu sesuai dengan Quran, sunnah, ijma', kita terima. Tapi kalau bercanggah, maka wajib kita tolak percanggahan tersebut. Baik, ada beberapa kekeliruan setengah umat Islam menyangkakan tentang Wahabi ini dengan kefahaman yang tidak tepat. Contohnya, ada yang menyangkakan Wahabi adalah orang Islam yang bila dia salat subuh dia tak baca kunut. Jauh tak baca kunut subuh tu Wahabi lah tu. Tidak. Bukan mesti kalau tak baca kunut subuh tu Wahabi. Kerana soal baca kunut subuh ini adalah soal khilaf. Saudara-saudara kita yang bermazhab Hanafi dan Hambali, mereka juga tidak baca kunut subuh kerana dalam mazhab mereka tidak sunat. Mereka bukan Wahabi. Cuma kalau kita boleh kaitkan Wahabi dengan isu kunut subuh ini, biasanya mereka yang terkena fahaman Wahabi ini, bila dia berpegang kunut subuh tak sunat, dia sibuk membid'ah, sesatkan. Saya pernah baca posting satu orang dalam Facebook, dia kata, Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Ta'ala, akhirnya saya berjaya juga meninggalkan kunut subuh. Kita ingat, dia berjaya berhenti isap rokok ke kan. Berjaya meninggalkan benda-benda yang buruk. Tapi meninggalkan kunut subuh pun dia bersyukur, kerana dia dapat kefahaman yang salah, bahawa kunut subuh itu bid'ah yang sayyi'ah dalalah, bid'ah sesat. Jadi bila dia berjaya tinggal, dia rasa bersyukur. Kat situ mungkin ada elemen Wahabi. Bila dia tak baca kunut subuh, itu okey lagi. Tapi membid'ah, sesatkan dalam perkara yang khilafiyah, perkara yang ulama' khilaf, itu salah satu ciri-ciri golongan Wahabi. Baik, seterusnya ada juga yang menyangkakan bahawa Wahabi adalah orang yang tak mahu buat kenduri arwah. Mak dia mati tu hari pun dia tak ada buat kenduri arwah. Ini tidak tepat kerana tidak ada ulama' Islam yang mewajibkan kenduri arwah. Semata-mata tak buat kenduri arwah, tidak jadi Wahabi. Bahkan dalam mazhab Syafi'i pun dalam keadaan tertentu kenduri arwah itu dihukum makruh, bid'ah yang munkarah. Yang dinamakan kenduri arwah itu kena tengok sifat dia macam mana. Kalau ada sifat saja-saja berkumpul di rumah si mati nak membesarkan urusan kematian, itu bid'ah yang makruh. Ataupun jamu orang makan, tapi duit nak jamu orang makan tu guna duit yang haram, guna duit anak yatim misalnya, anak-anak si mati yang belum balik tu,
ambil duit dia. Itu haram hukum. Jadi isu kuliah arwah ni bukan sangat isu Wahabi, dia bergantung. Kalau Wahabi biasanya dia haramkan kuliah arwah ni semata-mata kerana baharu. Kan semata-mata kata dia tak ada zaman Nabi, maka haram. Di sisi ulama mazhab tidak demikian. Kalau macam ni ada elemen meratap misalnya, ada elemen nak membesarkan uraian kematian, ada hukum masing-masing ya. Tidak semata-mata baharu jadi haram. Baik, sebelum kita jawab tentang Wahabi, ada satu istilah yang kita kena faham, iaitu istilah Salafi. Kerana ada orang kata Salafi, ada orang kata Wahabi. Mana satu? Salafi ke Wahabi ke sama je. Jadi di sini kita nak terangkan bahawa istilah Salafi ini adalah istilah yang biasanya golongan Wahabi suka guna untuk describe diri dia. Jarang kita jumpa orang yang bangga mengaku dia Wahabi. Walaupun dia pertahankan Wahabi, tapi kalau kita kata, cik ni Wahabi kau jangan suka-suka tuduh orang, boleh tak? Dia tak suka. Tapi kalau Salafi, mereka gemar istilah Salafi. Kenapa begitu? Baik, faham dulu istilah Salafi. Salafi ni sebenarnya daripada perkataan salaf, tapi dia tambah huruf ya di belakang. Ya tu tambah, asalnya salaf saja. Tambah huruf ya jadi Salafi. Ya je dia panggil ya nisbah. Jadi ya nisbah ni dia ada pelbagai fungsi, menisbahkan kepada sebab, tempat, keturunan, pegangan atau ikutan. Dalam konteks Salafi bererti pengikut salaf. Salafi bererti pengikut salaf. Salaf tu siapa? Salaf adalah generasi awal umat Islam yang masyhurnya adalah 3 generasi sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, tabi'in, generasi yang mengaji dengan sahabat Nabi. Kemudian tabi'in yang belajar dengan murid kepada sahabat Nabi. Ini secara umumnya dipanggil generasi salaf. Jadi Salafi yang ikut tiga generasi awal ini. Alhamdulillah ada antara tuan-tuan yang ambil gambar, mana ada kesungguhan nak faham, dan saya tak keberatan untuk kongsikan PDF kopi ni kepada pihak surau, dan saya izinkan untuk disebarkan kepada semua pokok tertinggal. Baik, saya tak fikir saya sempat nak huraikan semua. Slide ni ada 288. Kalau satu slide 1 minit, tak berhenti kita pukul 9. So saya cuba langkau-langkau lah poin-poin penting dia. Jadi dari segi hakikatnya, yang sepatutnya digelar Salafi adalah pengikut kepada 4 mazhab yang muktabar, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kerana kesemua imam-imam itu adalah salaf. Jadi bila kita ikut mereka, kita adalah Salafi. Cuma kita tak guna istilah tu. Misalnya mazhab Imam Abu Hanifah dipanggil Hanafi, mazhab Imam Malik bin Anas dipanggil Maliki, mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dipanggil Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dipanggil Hambali. Tapi dari segi teknikal, mereka inilah Salafi. Yang ikut kepada empat imam inilah Salafi. Tapi dari segi praktikal, yang suka guna istilah Salafi adalah golongan yang mengikut kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mana beliau jelas bukan salaf. Beliau hidup kurun ke-12 Hijriah bersamaan kurun ke-18 Masihi, yang mana Syekh Abdul Wahhab ini beliau mengidolakan seorang tokoh ulama kurun ke-8, iaitu Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, sebagai rujukan tertinggi mereka. Jarang mereka nak berbeza dengan Al-Imam Ibn Taymiyah. Kalau Imam Ibn Taymiyah keluar satu fatwa, biasanya Wahabi akan taat dengan fatwa beliau. Al-Imam Ibn Taymiyah bukan Wahabi, kerana beliau hidup 400 tahun sebelum gerakan Wahabi diasaskan. Tak mungkin beliau Wahabi. Tapi kenapa nama beliau sering naik? Bahkan Datuk Seri Ayub Khan dulu satu masa beliau pegang I8, beliau pernah buat statement, kena hati-hati dengan ustaz pengkuliah yang rajin quote daripada Ibn Taymiyah. Dia kata kena hati-hati, bukan makna sebut nama Ibn Taymiyah tu sesat, tidak, tapi kena hati-hati. Jadi Al-Imam Ibn Taymiyah bukan Wahabi, tetapi beliau adalah idola kepada pengasas Wahabi, oleh itu adalah idola juga kepada golongan Wahabi. Dan kedua-dua tokoh ini, baik Muhammad bin Abdul Wahhab ataupun Al-Imam Ibn Taymiyah, bukan salaf. Jadi bila
golongan Wahabi menggelarkan diri mereka Salafi, itu adalah tidak tepat. Itu adalah gelaran label yang salah terhadap isi yang berbeza. Kita tak mau macam tu. Labeling is okay as long as labeling itu tepat. Kita pergi ke kedai, kita beli satu tin tulis sardin, balik rumah memang sardin, okey lah. Tulis sardin, tengok dalam tu bilis, kan lain. Jadi kalau tulis Salafi, biar betul-betul ikut salah. Kalau guna label Salafi, tiba-tiba tak ikut salah, ikut generasi yang kemudian, itu satu bentuk misrepresentation. Ada elemen penipuan di situ. Baik, saya laju lah. Ini ada mitos yang mengatakan yang kamu tuduh Wahabi ni sebenarnya tak betul. Kerana kami yang dituduh Wahabi ni, kami bukan Khawarij. Wahabi ni Khawarij. Kerana kami tidak mengkafirkan umat Islam yang melakukan dosa. Yang kedua, kami tidak memberontak terhadap pemerintah umat Islam. Wahabi yang sesat ni Khawarij. Khawarij ni ciri dia lawan pemerintah. Yang ketiga, nama pengasas gerakan kami adalah Muhammad bin Abdul Wahab. So tak sepatutnya panggil Wahabi, sepatutnya panggil Muhammadi. Jadi ini sebenarnya adalah usaha-usaha pengeliruan. Pertama, ada ciri Khawarij kepada golongan Wahabi. Walaupun mereka tidak mengkafirkan umat Islam yang melakukan dosa besar, berzina, minum arak, tidak automatik jadi kafir. Tetapi mereka mengkafirkan umat Islam yang tidak melakukan dosa pun. Khawarij yang awal, siapa yang buat dosa besar, kafir. Ahli Sunnah wal Jamaah semata-mata buat dosa besar, fasik. Yang jadi kafir kalau dia menghalalkan dosa itu. Setakat dia minum arak, belum kafir. Kalau dikata apa masalah minum arak, bukannya haram pun. Bukannya haram, itu boleh jadi kafir. Tapi Wahabi awal dulu tidak. Minum arak, kafir. Berzina, kafir. Tapi kalau Wahabi dia tidak macam itu, maka dia kata dia bukan Khawarij. Tetapi orang yang amalkan tawassul ada kalanya dikafirkan. Orang yang istighosah, madad ya Rasulullah, pertolonganmu wahai Rasulullah, dikafirkan. Jadi ciri Khawarij itu ada. Ciri mudah mengkafirkan orang Islam itu adalah ciri Khawarij. Kemudian dalam sejarah memang mereka memberontak ketika awal-awal Muhammad bin Abdul Wahab bangkit dengan gerakan dia bekerjasama dengan Muhammad Saud pada masa itu. Mereka melawan sultan daripada khilafah Utsmaniyah. Jadi ciri memberontak lawan pemerintah itu memang pernah berlaku. Dan nama Muhammad, kenapa Wahabi ini lawak, macam kita kata lawak bodoh lah ya. Kerana tak semestinya nama Muhammad nisbah Muhammadi. Imam mazhab kita nama Muhammad bin Idris, tak semestinya mazhab Muhammadi. Kerana Muhammad ni nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarang dinisbahkan kepada nama baginda. Dan ini nama istimewa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dinisbahkan kepada Abdul Wahab, bapa beliau. Kerana beliau ni terkenal dengan gelaran Ibn Abdul Wahab, anak kepada Abdul Wahab. Ayah beliau ulama. Mungkin dalam konteks bahasa Melayunya anak Ustaz Wahab. Baik. Apa masalah dengan Wahabi? Ada orang kata tak payah susah, ini hanya masalah khilaf. Tak ada ke cerita lain. Dia bukan khilaf biasa. Kalau khilaf macam khilaf mazhab, baca kunut ke tak baca kunut, sapu muka ke tak sapu muka, dan sebagainya, batal wuduk ke tak batal wuduk bersentuh dengan isteri, itu tidak bahaya. Itu biasa. Ulama biasa berbeza pandangan dalam memahami Quran dan hadis. Tapi bahaya Wahabi, pertama, mereka merosakkan cara berinteraksi dengan dalil. Jadi, alhamdulillah, daripada satu sudut, golongan Wahabi dengan Ahli Sunnah wal Jamaah sumber hukumnya sama. Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Tapi cara berinteraksi dengan Quran jadi rosak. Cara memahami hadis jadi rosak. Itu bahaya yang pertama. Bahaya yang kedua iaitu bahaya akidah. Fahaman Wahabi merosakkan makna tauhid dan syirik, sehingga yang bukan tauhid dia kata tauhid, yang bukan syirik dia kata syirik. Akhirnya orang yang musyrik dikatakan bertauhid, dan orang yang bertauhid dikatakan musyrik. Ini bahaya yang kedua. Kalau sempat saya akan huraikan, sebab ini penting. Yang ketiga, ini common, ini popular, iaitu bahaya bid'ah dalalah.
bid'ah yang sesat yang dibuat oleh golongan Wahabi adalah mereka menterbalikkan kefahaman tentang sunnah dan bid'ah, sehingga kita ahli sunnah wal jamaah ini di mata mereka adalah ahlul bid'ah. Kenapa? Contohnya tadi lepas solat maghrib, doa beramai-ramai dengan imam. Imam angkat tangan, kita aminkan. Kita ahlul bid'ah sebab doa berjamaah. Padahal bukan itu bid'ah yang dibincang oleh ulama. Bukan itu yang dimaksudkan ahlul bid'ah oleh para alim ulama. Jadi terbalik. Yang sunnah dibid'ahkan, yang bid'ah disunnahkan. Yang keempat, bahaya daripada sudut mengancam khazanah mazhab. Jadi mazhab-mazhab yang ada ini adalah khazanah ilmu yang berharga, yang kita warisi daripada guru kita, daripada guru beliau, daripada guru kita mazhab Syafi'i sampai pada murid-murid Imam Syafi'i rahimahullah taala, sampai kepada Imam Syafi'i, sampai pada guru beliau, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat Nabi, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini khazanah ilmu yang berharga, tapi datang golongan Wahabi mengancam khazanah ini dan merosakkan konsep taklid, ya. Dia mengharamkan taklid bukan pada tempat dia. Kemudian dia merosakkan erti dan amalan jihad, dan dia kadang-kadangnya menghancurkan ijma' yang ulama dah sepakat, dia langgar. Dan yang ketujuh, dia cuba merampas posisi ahli sunnah wal jamaah. Jadi umat Islam yang ikut pada Imam Abu Hasan Asy'ari, yang ikut pada Imam Abu Mansur Maturidi, yang digelar sebagai Asy'ariyah Maturidiyah, ini adalah majoriti ahli sunnah wal jamaah. Tapi kata Wahabi, Asy'ariyah Maturidiyah adalah firqah dhallah, golongan yang sesat. Maknanya majoriti ulama kita sesat. Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar Asqalani, Imam Al-Baihaqi, ya, Imam Al-Qurtubi, Qadhi Iyad dan sebagainya. Boleh kata 90% ulama-ulama hebat Asy'ariyah. Ada pula orang kata dalam bab akidah kita ikut ahli hadis, kita tak ikut Asy'ariyah. Ini sembang bikin bimbang. Kenapa kamu ikut ahli hadis tak ikut Asy'ariyah? Sedangkan 90% ahli hadis adalah Asy'ariyah. Jadi kamu sembang apa ni? Dia nak bagi gambaran ahli hadis lain, Asy'ariyah lain. Padahal kalau kita bilang ahli hadis, boleh katakan 90% akidah mereka adalah manhaj Asy'ariyah. Bahkan mungkin ada tuan-puan yang terbaca 16 bulan November, Jabatan Mufti Negeri Terengganu memfatwakan ajaran Muhib Khawli sesat lagi menyesatkan. Dan dulu rajin juga dia kuliah di Lembah Kelang, pernah kuliah di surau sebelah rumah saya. Tapi sejak 2020 tu lain macam dia punya isi kuliah. Sekarang ni 2023, 3 tahun selepas beliau berubah tu, Jabatan Mufti Negeri Terengganu memfatwakan. Jadi salah satunya dia menganggap Asy'ariyah ni sesat. Kalau kita sembahyang jemaat di belakang imam yang bermazhab Asy'ari, kita balik kena sembahyang zuhur balik. Tak sah kata dia. Dan sebagainya lagi lah, boleh bacalah fatwa tu ada diperincikan. Baik. Jadi saya cuba, sebab saya bimbang, saya tak sempat dari segi masa. Kalau saya pergi satu persatu, saya cuba tengok slide ini dulu, saya huraikan ringkas, dan baru saya pergi kepada yang detail, ya. Baik. Merosakkan cara berinteraksi dengan dalil. Pertama, Wahabi ini menganggap siapa-siapa pun boleh faham Quran hadis begitu saja. Baca terjemahan hadis cukup, baca terjemahan Al-Quran cukup. Ini bahaya. Kerana Quran dan hadis adalah sumber hukum. Yang mampu menggali daripada sumber adalah pakar dia. Contoh, emas berharga, tapi bukan semua orang ada kepakaran untuk melombong emas. Mutiara berharga, bukan semua orang pakar penyelam mutiara. Kalau kamu kata, saya tak mau beli mutiara di kedai, saya nak menyelam sendiri, boleh, dengan syarat kamu pakar penyelam mutiara. Kalau kamu berenang bertakat-takat timbul tenggelam, nak menyelam mutiara sendiri, lepas kamu terjun dalam laut, seminggu lepas tu orang masih cari kamu tak timbul-timbul. Ini yang berlaku. Bukan masalah Quran hadis. Masalah cara berinteraksi dengan Quran hadis itu menyebabkan dia jadi sesat. Yudillu bihi kasira wa yahdi bihi kasira. Quran sendiri sebut, dengan apa yang ada dalam Quran ramai jadi sesat, dengan apa yang ada dalam Quran ramai dapat hidayah. Apa yang membezakan? Cara mereka menanggapi isi kandungan Al-Quran tadi.
Bahkan para ulama mengatakan al-ahadits mudillatun illa lil fuqaha ataupun madallatun illa lil fuqaha. Hadis-hadis Nabi menjadi tempat kesesatan atau menjadi sesuatu yang menyesatkan kecuali kepada fuqaha, orang yang pakar yang boleh faham. Al-Imam Ibn Wahab rahimahullah taala, seorang ulama silam, beliau menceritakan laula an qadanallahu bimalikin wal laits la dhalaltu. Kalaulah tidak kerana Allah selamatkan saya dengan dua orang, Imam Malik bin Anas dan juga Imam Lais bin Sa'ad, nescaya aku dah jadi sesat. Jadi orang heran, kamu kan ulama, macam mana kamu boleh jadi sesat pula kalau tak ditolong oleh dua orang ini? Dia kata, saya ni orang yang belajar hadis. Ribuan hadis saya belajar, akhirnya saya jadi keliru. Kenapa hadis ni cakap macam ini? Kenapa hadis ni lain pula? Kenapa hadis ni bagi tahu macam ini? Yang hadis ni bagi tahu macam ini. Maka bila saya berjumpa dengan dua orang imam ini, Imam Malik dan Imam Lais, maka mereka katakan, ambil hadis ini, yang ini tinggalkan, yang ini skop dia beza, yang ini macam ini, macam ini. Oh, baru nampak benda tu fall into places. Sebab dah diterangkan oleh orang yang faqih, yang memahami cara berinteraksi dengan dalil. Jadi hati-hati, bukan sekadar kata Quran dan hadis sahaja itu mesti betul. Banyak orang dia tak boleh terima kalau kita kata Wahabi tak betul. Dia kata tak mungkin Ustaz. Saya tengok orang-orang yang dituduh Wahabi ni, mereka kalau bercakap qala Allah, qala Rasul, firman Allah, sabda Nabi, takkan orang macam ni sesat. Dia tidak perasan bahawa itulah ciri yang Nabi SAW telah bagi tahu. Ciri golongan muda yang bangkit pada satu masa nanti, kata Nabi SAW, apa ciri dia? Yaqra'unal Qur'an. Mereka ni sentiasa baca Al-Quran, tapi la yujawizu hanajirahum. Apa yang mereka baca tidak melampaui kerongkongan mereka, yakni mereka tidak faham. Yang merukuna minad din kama yang berkusahmu minar ramiyah. Mereka akan meluncur keluar dari agama seumpama anak panah meluncur daripada busur dia. Jadi Nabi SAW dah cerita ciri golongan ini, cuma kita barangkali tidak perasan. Baik, bahaya akidah, merasakkan makna tauhid dan syirik. Dan inilah punca ribuan umat Islam dibunuh oleh golongan Wahabi pada awal-awal kebangkitan mereka dahulu. Sekarang yang buat kerja ni adalah golongan Daesh, golongan ISIS. Mereka tembak, sembelih, bom orang Islam. Kerana bagi mereka orang itu sudah tidak Islam. Orang itu sebenarnya murtad ataupun musyrik. Okey, di sini masalah dia. Bab kita wajib bertauhid dan kita haram bahkan berdosa besar, jadi kafir syirik, sepakat. Antara ahli sunnah wal jamaah dengan Wahabi, setakat itu tidak ada masalah. Kedua-duanya kata kita mesti bertauhid dan kita tak boleh syirik. Ahli sunnah wal jamaah tolak syirik, Wahabi juga tolak syirik. Masalahnya dalam memahami tauhid dan syirik, kita ahli sunnah wal jamaah berpegang dengan metode Asy'ariyah Maturidiyah, sementara Wahabi berpegang dengan metode Al-Imam Ibn Taymiyah. Tak ada masalah. Masalahnya adalah pada isi dia. Kalau kita berpegang dengan tauhid, kita diajar tauhid sifat 20. Tujuannya supaya kita bertauhid. Tauhid sifat 20 ni dikritik oleh golongan Wahabi. Pertama kata dia tauhid ini bid'ah, tak ada zaman Nabi. Zaman Nabi tak ada tauhid sifat 20. Yang kedua kata dia tauhid ini sebenarnya bukan ajaran Islam. Ini adalah ilmu falsafah Yunani sebenarnya. Jadi jangan belajar. Bahkan saya pernah dengar video ustaz di Malaysia katakan, kalau orang nak ajar sifat 20 di masjid, tuan-tuan start motor pergi pasar malam. Jangan dengar orang mengajar sifat 20. Okay. Pertama, bila dia kata ilmu sifat 20 ni bid'ah, dia gagal membezakan antara ilmu dan penyusunan ilmu. Ilmu itu tidak bid'ah, penyusunan itu bid'ah. Penyusunan itu datang kemudian. Dan ini biasa. Ilmu hadis daripada sudut penyusunan bid'ah. Zaman Nabi SAW tidak ada ilmu hadis disusun. Maka hadis dikatakan mutawatir, ahad, masyhur, sahih, dhaif, hasan, mursal, munqati', mu'dhal. Tak ada penyusunan ilmu macam itu. Tapi hadis ilmunya ada. Hadis Nabi SAW ada. Dan sahabat nak memastikan adakah itu memang hadis Nabi, ada sikap macam itu. Bahkan ada sahabat yang menolak riwayat seseorang kerana tidak percaya, mengkritik kepada keboleh percayaan perawi tadi. Jadi ilmu ada. Tajwid.
Ilmu tajwid ada di zaman Nabi SAW. Tapi penyusunan ilmu tajwid, ini izhar, ini ikhfa, ini idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, mana ada zaman Nabi SAW. Tapi ilmu tajwid berarti ilmu memperelokkan bacaan Al-Quran. Memang sahabat ada dan amalkan baca Al-Quran dengan elok. Begitu juga dengan ilmu tauhid sifat 20. Maka disusun wujud, qidam, baqa, ya, mukhadafatuhu ta'ala lil hawadisi, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, wahdaniyah dan seterusnya. Belum ada di zaman Nabi SAW. Ya, penyusunan ilmu macam itu. Tapi kalau kita bilang satu persatu dan kita berfikir dengan waras, adakah di zaman Nabi SAW orang Islam tidak percaya Allah wujud? Dan mereka tidak percaya Allah wujud tanpa ada permulaan, itu namanya qidam. Dan bahawa Allah wujud selama-lamanya tidak akan binasa, itu namanya baqa. Dan bahawa Allah tidak sama seperti makhluk dan makhluk tidak sama seperti Allah, itulah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Dan bahawa Allah Ta'ala tidak berhajat kepada yang menciptakan dia, tidak berhajat kepada tempat, tidak berhajat kepada yang lain, itulah qiyamuhu ta'ala bi nafsi. Maka kalau kita bilang satu persatu sifat 20, kita tahu bahawa ilmu meyakini perkara-perkara tersebut bukan sahaja ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan semenjak daripada zaman Nabi Adam alaihissalam. Itulah keimanan orang yang beriman. Kita bagi laluan kepada laungan azan. Silakan.
Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Baik, kita sambung insya-Allah. Betul saya kata ni. Kata orang komen macam-macam dah ni. Ada satu orang nama Mak Isa. Bukan Mak Isa sini, Mak Isa mana tak? Kata dia, tak ada tajuk lain selain daripada meratib Wahabi itu Wahabi ni. Bila ditanya siapa Wahabi, bisu. Yang sokong Wahabi pun tak mau mengaku Wahabi. Macam mana nak kata dia Wahabi? Dia pun tak mau mengaku. Tapi dia kata Wahabi Ahlussunnah wal Jamaah. Dia kata tapi yang untung ialah penceramah. Habis ceramah dapat sampul. Dapat sampul tak untung, isi dia untung. Isi sampul dia untung. Besok pagi pergi pula masjid lain. Kita pun sama Wahabi. Habis ceramah dapat sampul. Jadi saya kata sila berhubung dengan surau. Surau yang pilih tajuk. Baik, tak ada layan sangat saja. Jangan selingan. Baik, seterusnya yang mengatakan kononnya pengajian sifat 20 ni adalah dari falsafah Yunani, ini adalah sembang kosong. Kerana kalau memang betul pengajian sifat 20 daripada ilmu falsafah Yunani, maka ahli falsafah Yunani yang nama apa? Dalam buku mana dia mengajar sifat 20? Tentu ada data dan fakta dia. Realitinya tidak ada. Tidak ada data dan fakta mengatakan ahli falsafah Yunani nama sekian dalam kitab sekian dia mengajar sifat 20. Tak ada. Dan for the sake of argument, katalah memang ada satu orang ahli falsafah Yunani, dia mengajar bahawa Allah wujud, tidak ada permulaan, tidak ada perakhiran, tak sama seperti makhluk, tak berhajat kepada makhluk, Maha Esa, Maha dan seterusnya. Maknanya dia beriman. Yang menolak jadi kafir. Yang kata Allah tak wujud, dia jadi kafir. Yang kata Allah baru wujud, yang pun jadi kafir. Jadi jangan kita terpedaya dengan dakwaan-dakwaan yang tidak disokong oleh fakta. Jadi golongan Wahabi, dia dalam bab tauhid, dia berpegang dengan tauhid 3. Tauhid 3 ini sama ada diasaskan atau dipopularkan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah. Salah ke tauhid 3? Jawabnya taklah salah semua, tapi tak juga betul semua. Jadi kita nak kena faham yang itu. Apa dia tauhid 3? Yang pertama namanya tauhid rububiyah. Yang kedua namanya tauhid uluhiyah. Dan yang ketiga namanya tauhidul asma was sifat. Tauhid rububiyah diambil daripada perkataan Rabbun. Apa makna Rabb? Tuhan. Tetapi yang dimaksudkan dalam tauhid rububiyah adalah Tuhan sebagai yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang menyembuhkan penyakit. Segala-galanya mentadbir alam semesta ini. Tauhid rububiyah berarti tidak ada yang lain yang melakukan itu, Allah sahaja. Allah lah yang mentadbir alam semesta ini. Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan. Itu maksud tauhid rububiyah, dan itu betul. Yang itu tepat. Yang itu tak boleh kita tolak. Cuma dalam pengajian tauhid sifat 20, dia namakan wahdaniyatul af'al. Mengesakan Allah pada perbuatan. Tak ada masalah lah ya, nama lain-lain tak boleh bergaduh. Tapi isi dia sama. Masalah adalah bila mana mereka mendakwa kononnya orang-orang musyrikin seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab ada tauhid rububiyah. Yang itu tidak betul. Kerana syirik dan tauhid dua benda yang bertentangan. Tak mungkin orang itu musyrik tapi dia bertauhid. Tapi kata dia, tauhid rububiyah ada. Mana dalil? Mereka bawa ayat Quran seumpama, ada beberapa ayat Quran yang seperti itu. Salah satunya Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah." Demi sekiranya kalau kamu tanya mereka, yakni orang musyrikin, siapa yang ciptakan langit dan bumi, siapa yang pusingkan matahari dan bulan, la yaqulunna Allah, nescaya mereka akan jawab Allah. Itu bukti orang musyrik bertauhid, kata mereka. Ini kefahaman yang salah. Tidak ada generasi salafus soleh yang memahami ayat tersebut yang berarti orang musyrik juga ada tauhid. Kalau ada, sila bawakan. Ulama mana? Sahabat mana? Tabi'in mana? Tabi'in mana yang mengatakan Abu Jahal, Abu Lahab juga bertauhid dengan tauhid rububiyah? Habis ayat Quran sebut tadi, ayat Quran menyebut demikian, kan ada sambungannya. Fa'anna yufakun. Lalu selepas mereka dah mengaku tu, ke manakah mereka dipalingkan? Ai ila syirki. Mereka masih pergi kepada syirik.
Habis mereka jawab Allah kerana dari segi ilmiah, kalau kita bertanya kepada orang musyrik, kamu sembah berhala, adakah berhala yang cipta langit dan bumi? Adakah berhala yang pusing matahari dan bulan? Dia tak boleh jawab ya. Dia tahu jawapan dia tak betul. Kenapa dia sembah? Kerana ta'assub kepada amalan nenek moyang secara membuta tuli. Kan bila disuruh supaya jangan sembah berhala, mereka tak nak. Mereka kata, haza ma wajadna alaihi aba'ana. Sembah berhala ni lah kami dapati nenek moyang kami duk buat. Jadi kami tak mau tinggal. Tapi kalau kita tekan dia, okey, kamu sembah berhala. Betul ke berhala cipta langit bumi? Dia tahu tak mungkin. Kan dia yang bentuk-bentukkan berhala. Maka akhirnya dia terpaksa mengaku kalau bukan berhala yang cipta langit bumi, tapi Allah. Pada itu adakah dia bertauhid? Jawabnya tidak. Dia masih menganggap berhalanya pun boleh mendatangkan manfaat dan mudarat. Makanya dia sembah. Dalil dalam surah Hud, Allah menceritakan kalam orang musyrikin kepada Nabi Hud alaihissalam. Mereka berkata kepada Nabi Hud, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Kami bukan nak kata apalah, melainkan nak bagi tahu kamu ni telah dikenakan penyakit gila oleh sebahagian daripada berhala-berhala kami. Jadi mereka memang berkeyakinan berhala mereka itu boleh buat sesuatu. Kalau hilang keyakinan itu, mereka akan masuk Islam. Mereka tidak akan sembah berhala lagi. Jadi salah faham tauhid rububiyah dekat situ. Bab mengesahkan Allah sebagai pencipta apa semua itu betul. Tapi kalau sampai kata Abu Lahab, Abu Jahal penyembah berhala pun bertauhid, itu batil. Itu bid'ah yang tidak berlaku di zaman salaf. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah, daripada perkataan ilah. Apa makna ilah? Tuhan juga. Tapi kata Imam Ibn Taimiyah, Rabb dengan ilah tak sama. Oh, tak sama macam mana? Rabb daripada sudut perbuatan Allah, mana segala-galanya itu Allah. Itu betul, kita dah beritahu tadi. Tapi ilah daripada sudut bahawa perbuatan manusia menyembah kepada Allah. Jadi apa maksudnya? Maksudnya tauhid uluhiyah, kita hanya boleh menyembah kepada Allah saja. Haram lagi syirik kalau kita menyembah beribadah kepada selain daripada Allah. Yang itu betul, yang itu tepat, tak boleh kita tolak. Memang haram dan syirik menyembah kepada selain daripada Allah. Jangan kata sembah batu, sembah kayu. Sembah makhluk yang mulia pun haram dan syirik. Sembah Nabi haram, syirik. Sembah malaikat haram dan syirik. Habis kat mana yang tak betul? Yang tak betulnya adalah bila mereka menganggap amalan tawassul itu adalah menyembah kepada Nabi, menyembah kepada wali. Tak boleh. Amalan tabarruk, ambil berkat dengan orang-orang soleh, tak boleh. Ambil berkat hanya boleh dengan Nabi saja. Istighasah, minta tolong dengan wali, dengan Nabi, syirik akbar, syirik yang besar. Kalau orang itu minta tolong dengan Nabi, dengan wali, dia jadi kafir, murtad, ya? Jadi orang kafir. Kerana apa? Kerana para Nabi dan para wali telah meninggal dunia. Syirik, kata mereka, kalau meminta tolong dengan orang-orang yang telah meninggal dunia. Jadi di sini kebatilan tauhid uluhiyah. Bab wajib sembah Allah, okey. Tak boleh sembah lain daripada Allah, betul. Tapi adakah tawasul menyembah Nabi? Kalau tawasul menyembah Nabi, tak mungkin Nabi suruh. Tawasul, bertawasul dalam berdoa ni Nabi SAW yang ajar. Baik. Sebelum kita lihat, sebenarnya bab tawasul ni bukan khilaf 100% ya, antara ahli sunnah wal jamaah dengan Wahabi, tidak khilaf secara 100%. Dia sebahagian saja, partial. Tawasul dengan nama Allah, Asma'ullahil Husna, kita nak minta rezeki, kita kata ya Razzaq urzuqna. Ya. Kita nak minta Allah hancurkan ya, tentera-tentera Israel yang zalim, kita sebut ya Jabbar, ya Qahhar, ya Muntaqim, sesuai dengan permintaan. Kita nak ilmu, ya Ali. Kita nak bijaksana, ya Hakim. Kita nak hidup kita ni tidak berlaku perkara-perkara yang teruk, ya Latif misalnya. Itu sepakat. Ahli Sunnah wal Jamaah dan Wahabi sama-sama membenarkan tawasul ketika berdoa dengan nama Allah. Yang kedua yang kita sepakat dengan mereka adalah
at-tawassulu bil a'malis solihah, bertawassul dengan amal soleh. Ya Allah, ya Tuhanku, dahulu ketika aku bekerja, aku pernah ditawarkan rasuah sebanyak 100,000 ringgit. Engkau Maha mengetahui bahawa aku sangat memerlukan wang tersebut. Tetapi oleh kerana aku tahu itu haram di sisimu, ya Allah, aku tidak mengambil rasuah itu. Kalaulah itu adalah amal soleh di sisimu, kau sembuhkanlah penyakit yang menimpaku sekarang ini. Itu contoh. Jadi itu juga sepakat. Ahlussunnah wal Jamaah kata boleh tawassul macam itu, Wahabi juga kata boleh. Berlaku masalah apabila melibatkan tawassul dengan orang soleh. Tadi tawassul dengan amal soleh sepakat. Ini tawassul dengan orang soleh. Misalnya, ya Allah, ya Tuhanku, dengan kemuliaan Nabi-Mu, bijahi nabiyyika. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan kewalian Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan kealiman, kesolehan Imam Syafi'i. Misalnya, yang macam itu Wahabi kata tidak boleh, bahkan syirik. Maaf, sorry. Kalau bab tawassul tidak. Bab tawassul mereka kata haram. Pendapat yang kuat adalah haram, kata dia. Yang educated lah. Yang tak educated ada yang kata syirik. Saya pernah jumpa, dia kata buat apa? Minta tolong berdoa tawassul macam itu. Kalau kamu tawassul dengan orang soleh, kamu menjadikan makhluk sebagai perantaraan. Menjadikan makhluk sebagai perantaraan itu syirik, kata dia. Ini jelas bab dia lah. That's why yang educated dia tak kata macam itu. Sebab amal soleh juga makhluk. Kamu benarkan tawassul dengan amal soleh, tapi kamu syirikkan tawassul dengan orang soleh, padahal sama-sama makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dalam Quran kata Allah yang ciptakan kamu, maknanya kita ni makhluk Allah, dan apa yang kamu amalkan, maknanya amalan kita juga adalah makhluk Allah. Jadi tidak ada apa-apa basis untuk mengatakan tawassul dengan amal soleh boleh, tawassul dengan orang soleh syirik. Maka yang saya dengar di kalangan mereka yang educated, mungkin ada masters, ada PhD, ya, dia kata macam ini, bab tawassul boleh dengan orang soleh yang masih hidup boleh. Macam tadi saya pergi ke majlis maulid di Putrajaya, tapi tak dapat ikut habislah sebab saya terpaksa bergegas ke sini. Duduk di sebelah saya Al-Habib Umar Al-Jailani Hafizahullah Ta'ala. Jadi saya pegang tangan beliau, saya bisik, saya kata, Habib, tolong doakan saya dan keluarga saya, semoga Allah pelihara kami begini-begini. Dan beliau pun angkat tangan doa. Saya pun aminkan. Kalau macam itu, sepakat. Kita Ahlussunnah wal Jamaah kata boleh kita tawassul dengan orang soleh, minta dia doakan. Wahabi juga kata boleh. Sebab orang soleh itu masih hidup. Dia boleh angkat tangan, dia boleh berdoa, tak ada masalah. Yang jadi pertikaian adalah kalau kita tawassul dengan orang soleh dan orang soleh itu dah meninggal dunia. Yang paling terang contohnya dengan Nabi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Wahai Tuhan, dengan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam engkau sampaikanlah tujuan-tujuan kami. Itu maknanya tawassul dengan Nabi. Kata mereka yang itu haram. Dan ini tidak adil lagi. Jadi kadang-kadang, minta maaf Wahabi-Wahabi yang ada dekat live, kalau ada kat surah dia pun minta maaf juga. Harapnya tak ada lah. Kalau ada pun minta maaf juga. Wahabi ni sembang dia kencang. Oh, sembang berat. Kita agama ni terbina atas dalil, tuan-tuan. Bukan terbina atas sembang-sembang saja. Betul ya? Tapi kamu haramkan tawassul, mana dalil? Mana dalil? Tidak ada. Ketika Nabi SAW mengajarkan doa tawassul kepada orang buta, Nabi SAW tidak menyebut bahawa doa ini boleh diamalkan hanya ketika baginda hidup, tapi haram kalau diamalkan setelah baginda wafat. Kan sifat seorang Rasul tabligh, menyampaikan. Kalau memang haram tawassul lepas wafat, Nabi kena cerita. Nabi tak boleh tinggal diam. Itu namanya as-sukutu fi mahallil bayan. Diam pada tempat yang sepatut Nabi kena terang. Jadi bila Nabi ajar saja, Nabi tidak bagi tahu, maka mereka tidak ada hukum demikian. Yang kedua, Wahabi sembang kita faham agama ikut salaf. Kita ikut generasi awal. Baik, salaf faham macam mana? Yang paling salaf adalah sahabat Nabi.
Sahabat Nabi nama Utsman bin Hunay radhiyallahu anhu mengajar doa tawassul kepada seorang lelaki untuk diamalkan pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu jadi khalifah. Mana Nabi dah wafat, sahabat masih ajar doa tawassul. Sekarang ni kita nak ikut kefahaman sahabat Nabi ke nak ikut kefahaman Wahabi? Jelas kita ikut sahabat Nabi. Sahabat Nabi tidak ada masalah. Kerana apa? Karena sahabat Nabi faham tawassul ini menyebut sesuatu yang mulia dalam doa. Moga-moga dengan sebut sesuatu yang mulia itu Allah perkenankan doa kita. Antara yang mulia nama Allah, antara yang mulia amal soleh, antara yang mulia orang soleh. Habis orang soleh itu hanya mulia ketika dia hidup, mati dah tak mulia. Kan Nabi SAW bagi dia mulia ketika bagi dia hidup, dan selepas bagi dia wafat, bagi dia tetap mulia. Apa masalah kita sebut nama bagi dia selepas bagi dia wafat? Jadi ini pemikiran yang menghampiri pemikiran orang kafir. Saya tak nak kata Wahabi kafir, jangan salah quote. Wahabi masih orang Islam, tapi ahlul bid'ah, mereka buat rekaan-rekaan yang bercanggah dalam agama. Pemikiran orang kafir, kalau mati end of story. Orang kafir yang etis lah, end of story, dah mati. Kita orang Islam tidak demikian. Ada kehidupan di alam barzakh, ada kehidupan di alam roh, ada kehidupan di alam akhirat. Bukan end of story. Jadi tetap kemuliaan Nabi SAW itu berterusan walaupun bagi dia dah wafat. Paling kuat yang mereka anggap dalil adalah kejadian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika istisqa minta hujan. Sayyidina Umar bertawassul dengan Al-Abbas. Sayyidina Umar berdoa yang bermaksud, ya Allah, dahulu kami bertawassul dengan Rasulmu, engkau telah beri hujan kepada kami. Sekarang kami bertawassul dengan bapa saudara kepada Rasulmu, tolonglah beri hujan kepada kami. Jadi kata golongan Wahabi, itulah dalil haram bertawassul dengan orang mati. Kenapa? Kalau boleh tawassul dengan orang mati, kenapa Sayyidina Umar tak tawassul dengan Nabi direct? Kenapa Sayyidina Umar tawassul dengan Al-Abbas? Itulah bukti haram tawassul dengan orang mati. Jawapan kita adalah, itu bukan dalil. Itu hanya cara kamu faham kejadian tersebut. Tak ada pun dalam kejadian itu Sayyidina Umar sebut, ya Allah, dahulu kami tawassul dengan Rasulmu, dan oleh kerana kami dilarang bertawassul dengan orang mati, maka aku bertawassul dengan bapa saudara yang masih hidup. Tidak. Tapi kenapa Sayyidina Umar buat macam itu? Kita cek keterangan daripada Sayyidina Umar sendiri adalah, Sayyidina Umar berpidato pada orang ramai. Sayyidina Umar berkata, dahulu ketika baginda hidup, baginda memandang Al-Abbas pandangan anak kepada bapa. Maknanya ketika Nabi SAW masih hidup, baginda sangat menghormati bapa saudara baginda Al-Abbas. Sayyidina Umar kata, ikutlah sunnah Nabi kamu, hormatilah Al-Abbas, jadikanlah beliau wasilah dalam doa kamu. Jadi tujuan Sayyidina Umar bertawassul dengan Al-Abbas adalah nak ikut sunnah Nabi, iaitu menghormati Al-Abbas. Bukan kerana haram bertawassul dengan orang yang telah meninggal dunia. Kalau tidak ada sahabat mengajar doa tawassul selepas kewafatan Nabi SAW. Jadi mengharamkan tawassul ini hanya pendirian Al-Imam Ibn Taimiyah yang tidak ada dalil, tapi Wahabi masih ta'assub dengan fatwa tersebut. Yang kedua adalah tabarruk. Tabarruk ni agak mudah kita fahami. Kita ambil berkat, ambil kebaikan. Zaman Nabi SAW dahulu, bila Nabi SAW berwudu, sentiasa air wudu Nabi itu akan ditadah oleh para sahabat, lalu mereka sapu ke muka dan ke badan mengambil berkat. Yang mana tak dapat, yang lekat di badan kawan tu diambil lagi, sapu, ambil berkat. Kalau haram mesti Nabi larang. Kemudian rambut Nabi SAW juga baginda edarkan kepada orang ramai bila tahallul, dan sahabat ambil berkat. Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu letak 3 helai rambut dalam kain serban, dan beliau menceritakan sejak itu sentiasa Allah beri kemenangan dalam peperangan. Yang beri kemenangan tetap Allah, bukan rambut, tapi rambut ambil berkat. Yang bagi sembuh penyakit siapa? Allah. Tapi Nabi Yaqub alaihissalam ketika diuji dengan sakit mata, kan diusap dengan baju Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi baju seorang Nabi itu ada berkat. Baju kita jangan, selap-selap lagi teruk sakit mata Allah. Tapi baju Nabi Yusuf diusap ke muka Nabi Yaqub alaihissalam, hilang sakit mata dengan izin Allah. Sapu namanya ambil berkat. Tapi di sisi Wahabi yang terpelajar lah, yang tak terpelajar tu kita tersakirlah, ada sunnah pun kadang-kadang mengamuk juga kalau tak ngaji.
yang terpelajar di kalangan mereka kata tabarruk hanya boleh dengan asar Nabi, kesan Nabi boleh. Tapi kalau dengan asar orang soleh tak boleh. Itu juga tidak ada dalil, dan bahkan bercanggah dengan dalil yang mana Nabi SAW pernah meminta air wudu orang-orang yang Islam, dan baginda bagi reason untuk mendapat keberkatan daripada tangan-tangan orang mukmin. Jadi Nabi SAW sendiri mengharapkan keberkatan daripada orang lain. Jadi tidak masalah kalau kita mengharap keberkatan daripada orang soleh. Syaratnya soleh lah. Takkan kita ambil berkat daripada orang fasik, orang kafir. Tidaklah. Ambil berkat daripada orang soleh. Tapi kadang-kadang mereka ni pandai pula. Kata dia, mana kita tahu orang tu soleh tak? Takkan dia tak soleh? Yalah, mana kita tahu? Nahnu nahkumu ala zawahir. Kita berhukum berdasarkan zahir. Wallahu yatawalla sarair. Allah yang ambil kira benda-benda yang tersembunyi. Zahir dia orang soleh, sembahyang. Kan Nabi pernah berkata orang ni kalau sembahyang selalu pergi masjid, fashhadu lahu bil iman. Padahal iman tu dalam hati. Tapi kita hukum zahir. Rajin pergi masjid kalau tak ada iman susah. Jadi rajin pergi masjid tu tanda orang tu orang soleh, orang beriman. Baik. Yang ketiga. Yang ketiga ni yang paling serius. Bahkan saya telah dikafirkan baru-baru ni. Terus dia declare. Iaitu namanya istighosah. Istighosah makna apa? Minta tolong. Minta tolong sepakat antara Wahabi dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Hakikat minta tolong adalah kepada Allah. Yang sebenar-benar bagi pertolongan sebenarnya adalah Allah. Sebab itu bila kita sembahyang kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami sembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'anta fasta'in billah." Bila kamu minta tolong, hendaklah kamu minta tolong dengan Allah. Itu hakikat. Walaupun zahir kita minta tolong dengan menteri, kita minta tolong dengan sultan, kita minta tolong dengan polis, kita minta tolong dengan bomber, kita minta tolong dengan jiran sebelah rumah, itu zahir. Hakikat semua pun tidak boleh tolong melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itu sepakat. Minta tolong dengan Allah tu tak ada pertikaian. Adapun minta tolong dengan makhluk masih sepakat lagi antara Ahli Sunnah wal Jamaah dan Wahabi. Ada minta tolong dengan makhluk yang boleh masyru' dibenarkan. Ada minta tolong dengan makhluk yang haram bahkan syirik. Masih sama minta tolong dengan makhluk tu bagi dua. Tapi yang mana satu yang boleh, yang mana satu haram dan syirik berbeza. Dan ini beza besar sebab syirik. Di sisi kita Ahli Sunnah wal Jamaah, minta tolong dengan makhluk apa sekalipun menjadi syirik bila mana disertai dengan iktikad bahawa memang makhluk itulah yang beri, bukan Allah. Mana kalau kita minta tolong dengan polis, kita anggap memang polis yang tolong, bukan Allah. Mana ada orang Islam macam tu? Sebab itu kita tidak kafirkan. Walaupun zahir dia kata polis tolong saya, kita tak kata dia musyrik. Sebab dia orang Islam. Takkanlah dia tak tahu sebenarnya Allah yang tolong. Walaupun dia pergi kat doktor, doktor saya ni dah sakit lama doktor, tolonglah sembuhkan penyakit saya. Syirik kamu ni, yang boleh sembuhkan penyakit hanya Allah. Tidak. Sebab dia orang Islam, kita bersangka baik bahawa walaupun dia minta tolong daripada doktor, tapi dia tahu bahawa pertolongan adalah daripada Allah. Dia akan jadi musyrik kalau memang iktikad dia makhluk yang tolong, bukan Allah. Sebagai contoh saja, mungkin tak berlaku lah. Satu orang, dia dah lama sakit, lalu tak lama lepas dia berubat dengan seorang doktor, sembuh penyakit dia. Lalu kita congratulate dia, kita kata tahniah dah Tuan Haji, dah bertahun Tuan Haji sakit, akhirnya Allah sembuhkan penyakit Tuan Haji. Lalu dia jawab apa? Dia kata, mana ada Allah sembuhkan penyakit saya? Saya 5 tahun sakit, tiap-tiap malam saya berdoa kepada Allah, tak sembuh. Seminggu je saya berubat dengan doktor tu, sembuh penyakit saya. Doktor yang sembuhkan saya, bukan Allah. Takdir lah kalau ada orang cakap macam itu, syirik. Sebab ada dua kuasa. Satu kuasa Allah, satu kuasa doktor. Itu pegangan kita. Dan tidak ada beza minta tolong dengan orang hidup atau orang mati, tidak ada beza. Kedua-duanya akan jadi syirik kalau disertai dengan iktikad dia yang bagi pertolongan. Dan kedua-duanya dibenarkan, bukan mesti, dibenarkan. Tak nak minta tolong dengan makhluk boleh. Semua minta tolong dengan Allah direct boleh. Tapi biasanya kita ni berinteraksi dengan makhluk, ada yang namanya
Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolong atas segala kebaikan dan takwa. Baik. Sementara di sisi Wahabi, minta tolong dengan makhluk yang boleh hanya kalau makhluk yang masih hidup di alam dunia boleh. Tapi kalau makhluk tu dah mati, dah berpindah ke alam barzakh, kita masih minta tolong lagi. Yang macam itu haram, syirik akbar, mukhrijun anil millah. Haram, syirik yang besar, terkeluar kamu dari Islam, jadi kafir. Ini beza dia. Di sisi kita, kenapa pula? Kan sama-sama makhluk. Kenapa kalau dia hidup boleh, kalau dia mati tak boleh? Dia jawab, kalau dia hidup, dia boleh tolong macam tadi. Dia angkat tangan berdoa, boleh. Kalau dia dah mati, dia dah tak boleh tolong. Maka kita tanya, boleh tolongnya orang hidup tu hakikat ke asbab? Memang hakikat orang hidup tolong, atau sebenarnya Allah tolong? Orang hidup tu hanya asbab. Kalau dia jawab hakikat, syirik. Mana ada makhluk boleh tolong secara hakikat? Kalau dia jawab asbab, bukan hakikat, makhluk pun hanya sebab musabab, maka demikianlah Allah Ta'ala boleh menjadikan orang mati sebab kepada pertolongan. Dia dah mati, Ustaz nak tolong macam mana? Ya, tolong dengan doa. Kan sabit dalam hadis-hadis bahawa orang mati masih boleh mendoakan orang hidup. Dan Imam Ibn Taymiyah pun mengaku, kalau orang mati ada asal yang menunjukkan mereka boleh mendoakan. Cuma Imam Ibn Taymiyah kata tak boleh saddan li zari'ah, sekat jalan, takut-takut jadi syirik. Jadi di sini beza dia, menyebabkan baru-baru ini bila ada satu orang, saya nak mulakan beriah 845 dah. Satu orang dia merintihlah dalam Facebook dia kata, ya Rasulullah, pandanglah kepada saya dan anak-anak. Saya ni nak jaga anak-anak pun tak mampu. Ya Rasulullah, tengoklah kepada kami. Jadi ada orang tegur, kata dia tak boleh minta tolong dengan Nabi. Kalau nak minta tolong direct dengan Allah. Lalu ada yang kata minta tolong dengan Nabi itu syirik. Jadi saya buat satu posting di Facebook, saya terangkan istighosah minta tolong dengan Nabi SAW tidak syirik. Jadi saya bawalah keterangan-keterangan dia. Lalu satu orang menggunakan nama Abu Huzaimah, dia screenshot posting saya dan dia pangkah cross, dan dia kata jelas orang ini telah kafir, murtad, musyrik, haram sembahyang di belakang dia, dan kalau dia sembelih binatang, binatang itu jadi bangkai. Ini contoh sikap takfir yang terhasil daripada keliru tentang masalah tauhid dan syirik. Jadi oleh kerana saya perlu berhenti kuliah jam 9 dan nak buka pada sesi soalan, jadi saya terpaksa pause dulu setakat itu. Kalau soalan dah selesai, masih ada waktu, mungkin baru saya akan sambung sedikit sehingga jam 9. Jadi saya serahkan balik ke majlis kepada pengerusi untuk mengendalikan sesi soalan. Okey, terima kasih Ustaz. Kalau ada persoalan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang di Tak ikut? Ada 3 soalan. Yang pertama, dia kata sifat 20 ni masalahnya dia tak ikut macam Quran kata.
Quran kata Allah tu al-awwalu wal akhiru. Kita kata Allah tidak ada awal dan tidak ada akhir. Ini sangat bahaya. Bukan salah Al-Quran, salah dia yang berinteraksi dengan Quran tidak merujuk kepada tafsiran ulama-ulama tafsir. Tidak ada ulama tafsir yang mengatakan Allah kerana Allah al-awwalu, maknanya Allah dulu tak wujud, barulah Allah mula-mula sekali wujud. Kemudian oleh kerana Allah tu al-akhir, satu masa Allah yang last sekali binasa. Tidak ada. Ini melanggar kesepakatan umat Islam, boleh jadi kafir orang yang beranggapan demikian. Yang mengatakan Allah baru wujud boleh jadi kafir, yang mengatakan Allah akan binasa boleh jadi kafir. Wal awwal wal akhir, al-awwal maknanya tidak ada sebelum daripada Allah satu apapun, dan tidak ada selepas daripada Allah satu apapun. Jadi para ulama memahami tidak ada sesuatu pun sebelum pada Allah, mana Allah wujud tidak ada permulaan. Kalau ada permulaan berarti ada sesuatu sebelum Allah. Dan Allah wujud tidak ada perakhiran. Kerana kalau ada perakhiran berarti ada sesuatu selepas Allah. Ini cara para ulama memahami. Jadi dia masalahnya deskripsi yang ada pada Allah Ta'ala dia nak samakan dengan makhluk. Kalau makhluk yang awal, bukan maknanya dia awal tak ada permulaan. Siapa yang awal sekali datang ke masjid tadi? Saya. Tapi sebelum maghrib, asar tadi dah ada orang datang masjid. Sebelum asar, zuhur dah ada orang datang masjid. Jadi awal itu tu awal yang nisbi. Jadi salah memahami deskripsi Allah Ta'ala dengan kefahaman makhluk. Sama juga kalau kita kata Allah Sami'un Basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Tidak ada ulama yang mengatakan oleh kerana Allah Maha mendengar, maka Allah kena ada telinga lah. Sebab kalau tak ada telinga, tak ada dengar, itu makhluk. Jadi itu jawapan yang pertama. Itu dah masuk ayat mutasyabihat. Kita tak sempat sebenarnya, itu sepatutnya disentuh dalam Tauhidul Asma'i was Sifat. Tauhidul Asma' was Sifat bagus asalnya belajar nama Allah, belajar sifat Allah. Tapi atas label Asma' was Sifat tadi, mereka memahami ayat mutasyabihat dengan makna yang zahir yang bercanggah dengan ayat muhkamat. Nak tahu yang siapa yang benar dalam bab ayat mutasyabihat ni, memadai sebenarnya kita faham betul-betul ayat 7 surah Ali Imran. Ya. Kerana istilah muhkamat mutasyabihat ni bukan istilah yang ulama reka. Istilah memang sebut dalam Al-Quran. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Boleh buka ayat 7 surah Ali Imran. Dialah Allah Taala yang menurunkan kepada kamu Al-Kitab, yakni Al-Quran. Ya. Minhu ayatun muhkamat. Sebahagian daripada Quran itu sifatnya ayat yang muhkamat. Kata para ulama, muhkamat maksudnya pertama tidak dinasahkan, kedua maknanya ayat itu tetap jelas, ya, tidak ada keraguan, maknanya jelas. Hunna umul kitab. Ayat muhkamat ni dia jadi induk kepada Al-Quran, dia jadi tonggak kepada Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat. Tapi ada ayat Quran juga sifatnya mutasyabihat. Maka dalam memahami ayat mutasyabihat ini, dia akan terbahagi kepada dua. Satu sesat, satu betul. Yang sesat itu macam mana? Quran cerita. Fa'ammal lazina fi qulubihim zayghun. Adapun orang yang dalam hati-hati mereka itu ada zayg, ada cenderung kepada bengkok, jadi sesat. Apa dia buat? Fayattabi'una ma tashabaha minhu. Dia akan ikut yang sama-sama. Ya, padahal yang jelas dah ada, yang muhkamat dah ada, dia ikut yang sama-sama. Kenapa? Ibtigha al-fitnati, nak cari fitnah, pergaduhan, pertikaian. Wa ibtigha at-ta'wili, dia nak cari juga makna tu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Padahal tidak ada yang tahu makna sebenar daripada ayat-ayat mutasyabihat kecuali Allah. Jadi kita boleh faham daripada ayat Al-Quran tu, jangan ikut yang mutasyabihat. Ya, kerana itu orang yang hatinya bengkok. Jadi bila Allah sebut tidak ada yang tahu kecuali Allah, maka inilah manhaj pertama ahli sunnah wal jamaah, namanya manhaj takwil. Surah bulat-bulat. Kita ambil contoh, ya, kata Allah atas langit, ya, atau di atas arasy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya. Sama-sama ahli sunnah dan Wahabi terima istiwa. Sebab ada orang sangka
Ahli Sunnah tolak istiwa, Wahabi bagus, dia terima istiwa. Bukan. Ahli Sunnah terima istiwa bagi Allah, Wahabi juga terima istiwa bagi Allah. Persoalan, apa makna istiwa? Di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah, dia mesti tanzih, dia mesti sucikan Allah daripada kekurangan, sucikan Allah daripada menyerupai makhluk. Maka kalau ambil berdasarkan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang tahu makna daripada ayat mutasyabihat kecuali Allah, maka manhaj tahwil serah kepada Allah Ta'ala. Istawa, istiwaan yaliqu bihi jalla jalaluh. Yang dikatakan istiwa, istiwa yang layak dengan Allah. Macam mana? Wasu'alu adhu bid'ah. Kata Imam Malik, tanya macam mana itu bid'ah yang terkeji. Jadi selesai. Kita tetapkan istiwa, tapi kita tak bincang makna dia. Sebab yang tahu makna adalah Allah. Tapi ada ulama mengatakan, kita tidak wakaf di situ. Kita sambung lagi. Bukan wakaf pada Allah tu. Kena sambung ayat tu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm. Tidak ada yang tahu makna ayat mutasyabihat kecuali Allah. Dan orang-orang yang rasikhun, yang mendalam ilmu pun tahu makna ayat mutasyabihat. Maka datanglah manhaj yang kedua, iaitu manhaj ta'wil. Kerana orang ulama tahu, maka ulama tengok daripada makna istawa yang banyak tu, lebih kurang 15 makna daripada makna istawa, yang mana yang layak dengan Allah Ta'ala. Kalau dikatakan duduk, tidak layak. Kerana duduk, makna zahirnya adalah memberatkan jasad pada bahagian punggung. Itu makhluk. Maka jangan tafsirkan duduk. Kerana duduk itulah makna dia. Ataupun bertempat, kerana tempat ini wujud bila Allah ciptakan makhluk ada tempat. Contoh kita kata arash. Ya. Sepakat antara Ahli Sunnah wal Jamaah dan Wahabi, arash adalah makhluk. Siapa yang kata arash bukan makhluk, syirik. Mana ada benda bukan Allah ciptakan. Syirik. Bila arash makhluk, berarti arash wujud selepas tidak wujud. Itu namanya makhluk. Lepas Allah cipta baru ada. Sebelum Allah cipta, tak ada. Kan macam tu nature makhluk. Berarti adakah Allah juga macam arash? Masa arash tak wujud, Allah pun tak wujud. Tidak. Allah wujud tidak ada permulaan. Wal awal. Dia yang awal yang tidak ada sesuatu sebelumnya. Maksudnya Allah wujud sebelum ada arash. Maka wujudnya Allah tanpa arash, wujudnya Allah tanpa langit, wujudnya Allah tanpa tempat, yakin. Pasti. Adakah selepas Allah ciptakan arash, lalu Allah jadi bertempat? Ini mustahil. Kalau kita tidak faham konsep mustahil ni, itu yang jadi masalah. Takkan tak boleh kita manusia pun ada tempat. Sebab kita manusia. Takkan Allah yang ciptakan malaikat Jibril boleh turun naik, Allah tak boleh turun naik. Sebab turun naik ni nisbah pada tempat. Jadi Jibril adalah makhluk. Kalau kamu guna logik yang sama, takkan kamu nak kata Allah yang ciptakan wanita tu elok dia boleh beranak? Takkan Allah yang cipta wanita tak berkuasa nak beranak? Itu kan masalah. Kerana kamu kias Tuhan dengan makhluk. Anak disebab pada makhluk, satu benda yang mungkin. Anak disebab pada Allah, mustahil. Maka Allah bertempat itu mustahil. Kerana akan jadi Allah berada pada makhluk. Sebenarnya Wahabi pun tak terima akidah al-hulul wal ittihad. Akidah mengatakan Allah tu hulul, berada pada makhluk. Wahabi pun tak terima. Tapi dia tidak perasan, bila dia kata Allah berada atas arash, berarti Allah berada pada makhluk. Jadi dia beza pada berinteraksi dengan ayat tadi. Jadi bukanlah maknanya Ahli Sunnah wal Jamaah tolak Quran, tidak. Tapi kamu nak faham Quran macam mana, jangan sampai menolak yang muhkamat. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi tak boleh takwil. Siapa kata tidak boleh takwil? Al-Imam Ibn Taimiyah, ulama lain semua terima takwil. Kerana takwil adalah mengalih satu lafaz daripada makna zahir kepada makna lain kerana ada dalil yang menuntut supaya adil. Kalau dalam contoh bahasa, orang Arab kata ra'aitu asadan, saya telah melihat seekor singa. Singa lah binatang. Tapi kalau orang Arab kata ra'aitu asadan yakhtubu ala mimbar, saya melihat seekor singa berkhutbah atas mimbar. Adakah kita nak maknakan binatang? Kita makna manusia. Kerana ada dalil. Apa dalil dia? Berkhutbah atas mimbar, dalil bahawa bukan binatang. Begitu juga dalam Al-Quran. Contoh,
Orang yang anti takwil, dia sebenarnya menganggap Quran bukan bahasa Arab. Bahasa Arab dia ada makna yang actual, ada makna yang metaphorical. Dalam hadis qudsi, hadis sahih, Nabi SAW memberitahu, Allah berfirman, ya bani Adam, maridtu falam tazurni. Wahai anak Adam, aku jatuh sakit, engkau tak ziarah aku. Jadi kalau nak ikut logik yang mereka pegang, kita kena percaya Allah pun ada sifat sakit, tapi sakit yang layak dengan Allah lah. Mana ada sakit yang layak dengan Allah? Maka dalam hadis itu Allah sendiri takwil. Allah terangkan kepada hamba-Nya yang dimaksudkan dengan aku sakit adalah maridha abdi fulan. Hamba aku si fulan sakit. Kenapa kamu tak ziarah dia dan seterusnya. Jadi itu masalah perbezaannya adalah bukan sifat 20 tak ikut Quran. Tapi sifat 20 memahami Al-Quran dengan makna yang tidak bercanggah dengan ayat-ayat yang muhkamat. Tidak bercanggah dengan dalil naqli yang akli. Sementara kalau faham cara Wahabi, ayat Quran akan jadi bercanggah satu sama lain. Ar-Rahman al-Arsh istawa, Tuhan atas langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Tuhan ada di mana-mana. Nabi Ibrahim kata, inni zahibun ila rabbi sayahdi. Aku akan pergi pada Tuhan aku, nanti Tuhan aku bagi petunjuk pada aku. Nabi Ibrahim pergi ke Palestin. Mana? Tuhan di Palestin. Dalam hadis Nabi SAW berkata, jangan kamu meludah ke arah kiblat, kerana Tuhan kamu berada antara kamu dan kiblat. Orang kata itu Tuhan di depan kita, cuma antara kita dengan Kaabah. Maka tak boleh dipahami ayat Quran dengan makna zahir di tempat yang makna zahir itu bercanggah dengan ayat muhkam. Jadi tak sempat lagi dua tu. Sebab ada celahan ketika menjawab soalan yang pertama. Nak tanya ke atau nak bagi ruang soalan dua jawapan tadi? Soalan yang kedua adalah tentang ibu bapa Nabi SAW dikatakan kafir. Yang lebih masyhur dikatakan ahli neraka. Kerana memang ada riwayat hadis yang zahirnya menunjukkan bahawa ahli neraka. Abi wa abuka finnar. Nabi SAW bersabda pada seorang lelaki, bapaku dan bapamu dalam neraka. Tetapi ada yang namanya at-tawfiq bainal adillah. Reconcile antara dalil-dalil yang zahirnya bercanggah. Jadi kalau tengok zahir riwayat hadis tadi menunjukkan bahawa bapa Nabi dalam neraka. Tapi ada ayat Quran yang mengatakan bahawa Allah tidak mengazabkan sesuatu kaum hingga Allah membangkitkan Rasul. Jadi ibu bapa Nabi SAW meninggal dunia sebelum daripada Nabi diangkat sebagai Rasul. Jadi mereka ini dipanggil Ahlul Fatrah, zaman yang sunyi daripada Rasul. Maka ayat Quran ini menunjukkan bahawa keduanya tidak diazab. Habis yang tadi Nabi SAW bersabda, Abi wa abuka finnar. Maka para ulama dalam rangka nak reconcile supaya tidak bercanggah hadis dengan Al-Quran mengatakan melihat kepada uslub bahasa Arab. Dan dalam hadis dan juga ayat Quran, biasa kalimah abu ini merujuk kepada bapa, saudara dan juga datuk. Dalam Al-Quran disebut Nabi Ibrahim sebagai abu, bapa. Padahal Nabi Ibrahim bukan bapa, tapi moyang-moyang ke atas. Jadi dalam bahasa Arab, kalimah abu tidak eksklusif merujuk kepada bapa. Kalau bapa saudara, memang Abu Talib tidak beriman dengan Nabi SAW, tidak mengucapkan kalimah syahadat. Dan memang ada riwayat mengatakan beliau itu diseksa di dalam neraka. Jadi itu cara ulama Ahlussunnah wal Jamaah mentaufikkan. Jadi yang lebih selamat, yang kita tak tahu, lebih selamat kita ambil jalan yang Ahlussunnah wal Jamaah, tidak menerakakan daripada kita tersilap menerakakan. Sama juga, lebih baik kata Imam Ghazali rahimahullah taala, kita tersilap tidak mengkafirkan satu orang kerana ada keraguan daripada kita tersilap mengkafirkan satu orang. Itu lebih serius. Jadi bukan sewenang-wenangnya tidak mengkafirkan orang kafir itu kafir. Itu kalau memang jelas dia kafir. Tapi kalau masih ada keraguan, maka Nabi SAW tidak membenarkan sesiapa yang berkata ya kafir kepada saudara dia, faqad ba'a bi ahdihima. Dah jatuh kafir salah seorang. Kalau betul yang dituduh kafir, okey. Tapi kalau tak betul, patah balik tuduhan kafir itu kepada yang menuduh. Bahkan dalam hadis Nabi SAW beritahu, satu masa akan ada orang yang dilihat dia itu ada sinar harapan untuk Islam. Tiba-tiba dia menghunus pedang pergi kepada jiran dia dan dia berkata kepada jiran dia, wahai musyrik. Nampak macam bagus dah orangnya. Tiba-tiba dia kata pada saudara dia sendiri, wahai kamu orang musyrik. Lalu sahabat tanya, antara yang menuduh dan yang dituduh siapa yang sebenarnya musyrik?
Nabi SAW menjawab, yang menuduh lebih dekat dengan kesyirikan, lebih aula dengan tuduhan syirik tadi. Jadi kena hati-hati. Soalan yang ketiga berkaitan dengan tak boleh mendoakan Nabi SAW. Cuba bagi mikrofon, saya tak berapa jelas. Tak boleh. Tak boleh hadiahkan Fatihah kepada Nabi SAW. Di bab hadiah pahala ni bukan kepada Nabi SAW saja mereka petikaikan. Hadiah kepada mak ayah kita pun tak sampai, kata dia. Yang sampai ni kalau doa anak yang soleh saja. Ini keliru kerana mereka kata kamu mendakwa mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i tak bagi hadiah pahala kepada orang mati. Jadi sebenarnya khilaf bukan begitu. Khilaf dalam isu ni adalah bacaan. Kalau misalnya haji, ada ibadah-ibadah lain itu sedekah, itu sepakat. Ulama mengatakan kita buat pahala sampai pada orang lain yang kita niatkan. Lebih-lebih lagi sedekah ijma' ulama sampai pada si mati. Cuma bacaan, kita baca Quran bagi pihak si mati, boleh tak, sampai tak pahala kepada dia? Jadi 3 mazhab mengatakan boleh. Bacaan Quran samalah macam sedekah juga, sampai kepada si mati. 3 mazhab kata sampai. Ada riwayat daripada imam kita sendiri, Imam Syafi'i rahimahullah taala, mengatakan tak sampai. Bukan haram. Maknanya kalau kamu baca niat bagi si mati, pahala untuk kamu. Tak sampai pahala itu kepada si mati. Kadang Wahabi kata haram. Imam Syafi'i tak bagi hadiah pahala, bukan tak bagi. Perbincangan bukan boleh ke tak boleh baca Quran bagi pihak si mati. Perbincangan kalau kita baca Quran bagi pihak si mati, pahala jadi tak bagi si mati. 3 mazhab kata jadi. Satu riwayat dari Imam Syafi'i kata tak. Al-Imam Abu Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, menerangkan konteks Imam Syafi'i kata tak sampai. Pertama kata beliau, kalau tidak didoakan. Sebab itu orang yang faham, lepas dia baca Yasin, dia kata Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu minal Quran. Ya Allah, sampaikanlah. Kalau didoakan, kata Imam Abu Zakaria Al-Ansari, maka itu sampai. Sebab ud'uni astajib lakum. Mohon kepada aku perkenankan doa kamu. Kemudian yang kedua, kalau tidak diniatkan. Kalau orang itu memang meniatkan betul-betul, maka sampai kepada si mati, innamal a'malu binniyat. Yang ketiga, kalau tidak dibaca di sisi mayat. Kerana di sisi Imam Syafi'i rahimahullah taala, membaca Al-Quran di sisi mayat itu memberi manfaat kepada si mati. Kerana alangkan pelepah tamak yang ditangkap oleh Nabi SAW pun membantu meringankan azab kubur, maka lebih lagi lah kalau bacaan Al-Quran daripada manusia. Maka di sisi Imam Syafi'i rahimahullah taala, sunat membaca Al-Quran di sisi kuburan. Iaitu Wahabi tak hilang. Itu dia diam-diamkan saja. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, kalau dikhatamkan satu Al-Quran juga baik. Jadi kalau memang boleh pahala itu kita hadiahkan. Dia isunya bukan hadiahkan. So ada orang kata tak sesuai untuk sedekahkan. Kalau hadiahkan itu lebih sesuai. But kalau dari segi harta, Nabi SAW tidak ambil sedekah. Zuriat Nabi pun Nabi tak bagi. Pernah Sayyidina Husain atau Sayyidina Hasan ambil kurma sedekah, yakni kurma zakat, Nabi suruh keluarkan balik. Sebab tidak boleh asalnya keturunan Nabi dan Nabi sendiri ambil sedekah, yakni zakat. Tapi kalau hadiah, Nabi terima. Jadi mungkin daripada sudut itulah tak kena kamu kata sedekah Fatihah untuk Nabi. Kalau Nabi, hadiahlah. Tapi kalau isu sampai tak sampai, itu bukan Nabi saja. Wahabi pertikaikan untuk orang lain pun tak sampai. Sebab itu ada kisah, wallahualam, mungkin kisah betul ke kisah rekaan, wallahualam. Di satu tempat, satu orang tu dia kata tak payah doa-doa untuk bapak saya lah apa semua ni, baca-baca semua ni, doa ni semua tak sampai, kata dia. Jadi barangkali imam tu dia agak greber lah, kata orang Kelantan. Dia geram, dia angkat tangan, doa, ya Allah tampu kemasukkanlah bapak dia di dalam neraka, ya Allah seksalah, azabkanlah dia. Jadi marahlah hamba Allah tu. Kata apa imam doa macam ni? Dia kata tak apa dah bang, tak sampai. Saja doa. Kadang-kadang nak kena begitu juga ya, baru dia faham. Jadi itu jawapan saya. Kalau sampai tak sampai pahala, bukan dengan Nabi SAW saja. Mereka pertikaikan semua. Tapi khilaf di kalangan ulama, 3 mazhab terima.
Satu mazhab Imam Syafi'i pun dihuraikan oleh ulama'nya, berarti ada cara untuk sampai. Jadi kalau kita nak cermat, kita baca, kalau sampai alhamdulillah, kalau tak sampai makna pahala untuk kita. Wallahu a'lam. Nah, dah lebih ya. Dia buat Wahabi mana cukup sejam. Dia mahu seminar sekali mana-mana dia tak. Baru dia boleh sentuh banyak angle. Saya serah pada tuan-puan, saya dah musafir hari ni ke sini. Kalau nak belajar sikit boleh, saya tak ada masalah. Okey, kalau satu soalan ni untuk di ini peluang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap ya Tuan. Tukar mic lain. Baik, jadi soalannya Tuan. Baik. Ya, terima kasih. Isu yang disebut, kalau tak silap saya dengar tadi sebab agak perlahan, iaitu isu tahlil 70,000 kali. Maka Allah selamatkan ibu dia telah meninggal itu daripada diseksa. Betul kan? Baik, jadi itulah, jadi ada kaitan dengan isu yang kita sebut tadi, bacaan Quran, zikir. Adakah boleh kita itu hadiahkan kepada si mati? Jadi dan isu tahlil 70,000 kali ini pun pernah ditanya kepada Al-Imam Ibn Taymiyah, iaitu idola kepada golongan Wahabi, dan beliau mengatakan bahawa amalan berzikir 70,000 kali ini ia bukanlah hadis yang sahih ataupun hadis yang dhaif, kata beliau, tapi ia bermanfaat kepada si mati. Kerana ini mengambil daripada kaedah umum bahawa amal soleh itu bagi manfaat pada seseorang. Baik, soalan, takkah bercanggah dengan hadis? Kan dalam hadis yang Rasulullah memberitahu, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Bila mati seorang anak Adam, terputus amalannya kecuali daripada 3. Sedekatin jariyah, sedekah yang jariyah, wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaat daripadanya, wa waladin salihin yad'u lahu, dan anak yang soleh yang berdoa untuk dia. Jadi kenapa pula ada tahlil 70,000 kali pun memberi manfaat? Yang pertama sangat penting dalam memahami Quran dan hadis, memahami kaedah bahasa Arab, terutamanya yang dipanggil dhamir. Hu dengan maknanya tu kembali kepada apa? Takut nanti hendaklah disembelih
kambing itu dan dicukur kepalanya. Lalu dicukur kepala kambing. Bukan. Yang kedua tu kembali kepada baby. Kan akikah hendaklah disembelih kambing dan dicukur kepalanya. Yang baca sendiri tak faham domir, dia cukur kepala kambing. Dan kita kata hendaklah disembelih kambing dan dicukur kepalanya. Kepala budak dia cukur, bukan kepala kambing. Nah, jadi sama juga macam hadis tadi. Idza mata ibn Adam in qata'a amaluhu. Bila mati anak Adam, terputus amalannya. Amalan si mati terputus. Kecuali amalan yang dikaitkan dengan amalan masa hidup. Ini kata ulama. Bukan 3 saja. Maknanya kalau dia gali perigi itu masih dia manfaatkan, dia masih mengalir pahala. Dia konsep dia bersambung dengan perbuatan dia dulu. Yang pertama, sedekah dia itu orang masih guna. Kalau sedekah buat belanja makan dapat pahala, tapi habis lah. Tapi kalau sedekah buat masjid, lagi masjid tu ada orang guna dapat pahala. Buat sekolah dapat pahala. Ilmu, selagi orang beramal dengan ilmu, kita pernah ajar dia semayang, sampai dia semayang diajar anak cucu dia, pahala masih berjalan. Dan anak yang soleh itu amalan kita. Kita yang berusaha, kita didik dia jadi soleh, maka itu dianggap macam amalan kita juga, dapat kepada kita. Adapun amalan orang lain tidak terputus. In qata'a amaluhu, amalan si mati. Amalan orang lain dapat pahala. Dan kalau dia berniat bahawa pahala itu bagi si mati, tengok jenis amalan. Kalau sedekah, ijma' ulama sampai. Kalau haji, boleh buat haji untuk orang mati, haji badan. Kalau bacaan Al-Quran, yang itu yang ada khilaf. 3 mazhab kata sampai, 1 mazhab kata tak sampai. Dan yang tak sampai itu mazhab imam kita sendiri. Tapi diterangkan oleh murid beliau. Maknanya yang pandai menerangkan kalam Imam Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i, yang dimasukkan tak sampai kalau tidak 3 perkara. Pertama, tak didoakan. Kalau didoakan, sampai. Yang kedua, kalau tidak diniatkan. Kalau diniatkan, sampai. Yang ketiga, kalau tidak dibaca di sisi mayat. Kalau dibaca di sisi mayat, itu ada manfaat untuk orang mati. Jadi ini kalam Al-Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala. Jadi kalam kuat tadi, Ibn Taymiyah sendiri berpendirian 70,000 tahlil bagi manfaat pada si mati. Wallahu a'lam. Jadi saya nak kena berhentilah 9.16. Cuma boleh tak bagi saya dalam 4 minit kita berhenti 9.20? Boleh tak pengurusi? Saya nak tunjuk yang ini ya. Ini adalah kedudukan Wahabi daripada satu sudut dinilai bukan ahli sunnah wal jamaah. Kerana orang yang sokong Wahabi, walaupun dia tak mengaku Wahabi, dia akan kata Wahabi pun ahli sunnah juga. Jadi itu bercanggah dengan pendirian ulama 4 mazhab ya. Kalau ikut mazhab Hanafi, saya ambil contoh daripada kitab Radul Mukhtar, Al-Durrul Mukhtar Al-Imam Ibn Abidin. Saya terus terjemah ya. Iaitu satu perbincangan tentang pengikut anak Abdul Wahab Khawarij pada zaman kita. Jadi kenapa dinilai Khawarij? Bukan kerana mereka mengkafirkan sahabat Nabi. Khawarij yang mengkafirkan sahabat Nabi itu Khawarij dulu yang hidup zaman sahabat. Tapi memadailah seorang itu dinilai Khawarij, mereka berkeyakinan kafir orang yang mereka lawan. Ini yang menyebabkan ulama mazhab Hanafi menilai Muhammad Abdul Wahab dan pengikutnya sebagai Khawarij kerana dia menghukum orang yang lawan itu kafir. Dan seterusnya, saya nak laju saja. Sementara ulama mazhab Maliki ini disebutkan oleh Imam Ahmad As-Sawi rahimahullah ta'ala ketika beliau membuat hasyiah kepada tafsir Jalalain dalam menafsirkan ayat Al-Quran, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah. Orang yang dihiasi amalan buruk dia nampak macam baik. Amalan dia itu buruk, tapi di mata dia nampak baik. Maka dikatakan bahawa ayat ini turun menceritakan tentang golongan Khawarij. Khawarij dia tidak tolak Quran hadis, tapi dia menyelewengkan tafsir Quran hadis. Itu kita kena faham. Orang yang kata takkan Wahabi tak betul Ustaz. Dia kan pegang Quran hadis apa? Pegang Quran hadis itu betul. Tapi mereka salah tafsir, menyelewengkan, dan dengan penyelewengan itulah mereka menghalalkan darah orang Islam dan harta benda mereka. Kama huwa musyahadul an fi nazairihim wa hum firqatun bi adil Hijaz yuqalu lahum al-Wahabiyah. Sebagaimana yang dapat disaksikan sekarang. Sekarang maksudnya zaman Imam Ahmad As-Sawi.
Sama perangai Khawarij ini, iaitu satu golongan di tanah Hijaz yang dinamakan Wahabi. Yang saya bold dan saya underline ni, cetakan baru mereka buang. Ini pengkhianatan ilmu kerana tak kena dengan selera mereka. Kalau mereka yang cetak Hasyiah Tahrir Jalalain, mereka buang 4 yang itu. Kemudian dalam mazhab Syafi'i, saya terus terjemah juga dalam kitab Misbahul Anam wa Jalaluz Zalam. Beliau pengarang kitab menerangkan bahawa yang lebih penting daripada semua itu adalah hadis Nabi sendiri yang menunjukkan bahawa An-Najdi, iaitu Muhammad bin Abdul Wahhab, dan juga hadis-hadis yang banyak yang menerangkan tanda-tanda Khawarij, menjelaskan bahawa anak Abdul Wahhab dan pengikut mereka adalah Khawarij. Pertama, mereka bangkit daripada Najd. Bahkan dalam hadis ada menyebutkan Najd tempat terbitnya tanduk syaitan. Kata Wahabi, oh Najd itu di Iraq. Tengok peta, daripada Madinah, draw a straight line ke timur, akan jumpa Riyadh. Riyadh nama baru bagi Najd. Kalau Iraq, dia duduk di sebelah atas, ke utara. Jadi ini hadis sahih, mereka tak boleh tolak, mereka putar balik. Dia kata itu Najd itu tempat lain, bukan Najd dia Saudi ni. Tapi memang Muhammad Abdul Wahhab bangkit daripada daerah Najd yang kata Nabi SAW akan terbitnya tanduk syaitan. Dan mereka itu tandanya adalah membotakkan kepala. Itu memang mereka sendiri mengaku bahawa mereka membotakkan kepala orang yang kononnya tidak mengikut kepada ajaran mereka. Ini dalam kitab Ad-Durrus Saniyah ni mereka mengaku tahlil. Dalam hadis itu tanda mereka. Tak ada dilakukan oleh ahli bid'ah yang lain. Ahli bid'ah lain tak ada botak-botak kepada ni. Hanya berlaku pada golongan Wahabi yang bangkit dari Najd. Terakhir, iaitu mazhab Hambali. Wahabi selalu nak mengaku kononnya mereka Hambali, tapi Hambali sebenarnya pun menolak mereka sebagai Khawarij. Dalam Risalah Al-Musamah Bilah Hijaziyah ini, tanda mereka antaranya adalah memerangi orang Islam tapi membiarkan orang kafir. Jadi itu kita lihat dalam sejarah, belum lagi berlaku orang yang berpahaman Wahabi ini misalnya berperang dengan Israel atau apa, tidak ada. Tapi kalau menyerang Yaman itu orang Islam, itu ada. Jadi oleh kerana ciri-ciri dalam hadis itu menepati ciri-ciri yang ada pada golongan Wahabi, maka ulama-ulama 4 mazhab mengkelaskan mereka sebagai Khawarij. Wallahu a'lam. Saya hentikan setakat itu. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Saya mohon maaf atas salah dan kesilapan. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma kulna min dhullil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi ya Allah, alhamdulillah, terima kasih jazakallahu khairan katsiran kepada Al-Fadhil Ustaz Tengku Ahmad Fadhil.